والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Jom berkunjung ke Kompleks Nasrul Quran Presiden 14 Putrajaya bermula 23 Februari hingga 3 Mac 2024. Sempena Restu Global Quranic Arts Festival 2024 yang mempromosikan Islam sebagai sebahagian daripada cara hidup di samping menggalakkan pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran melalui medium seni. Antara pameran termasuk artifak Nabi Muhammad SAW, koleksi pedang, kain kiswah Kaabah dan cubah yang melambangkan ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Terdapat juga bazar jualan dan lawatan ke kilang percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia, aktiviti kanak-kanak dan banyak lagi program menarik menanti anda di samping program konti ke pentas IKIM FM. Untuk maklumat lanjut, layari www.nasrulquran.com. Jumpa kami di sana. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur bagi anda yang baru saja buka dan pasang radio IKIM. Terima kasih terus memilih IKIM FM sebagai teman destinasi anda. Dengarkan dalam kenderaan tu ke arah mana yang nak ditujui itu. Pastikan sama-sama kita utamakan keselamatan kita. Dan yang paling penting, buat persiapan. Tengok dulu peta-peta lokasi, maps tu lah. Kira dekat telefon pintar kita tu. Supaya kita pergi ke tempat yang ditujui tak ada apa-apa halangan, insyaAllah. Doa yang baik-baik dan semoga Allah berikan keselamatan dalam perjalanan kita, insyaAllah. Baik, kita berada di jam yang kedua dah ni untuk inspirasi ilmu. Dan kejap lagi kita ada rancangan tadabbur. Nak hayati lagi surah Al-Alaq ayat 9 hingga ayat 15. Dan kita akan sama-sama tadabbur surah ini dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Kita buka Quran sama-sama sebab hari ni hari Jumaat kan. Kita nak lagilah dapat berkat kan, baca Quran, fahamkan Quran itu dan terus amal-amalkannya, adaptasikannya dalam kehidupan kita. Baik, saya nak kongsikan satu kata-kata dari para asatizah berkaitan dengan proses hidup. Jom sama-sama dengarkan. Okey, pesan dari asatizah kita, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Tetapi fokuslah pada tujuan kita kerana kita masih dalam zon berusaha, berjuang untuk membawa hidup ini. Takdir itu memang milik Allah.
Tetapi doa dan usaha itu milik kita. Jadi teruskan berusaha dan teruskan utama kualiti kehidupan kita. Semoga hidup kita ni tenang-tenang saja dan seiring-seimbang dengan apa yang kita inginkan untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Usahanya dekat dunia ini. Sama-sama kita utamakan berkat itu, insyaAllah. Jom kita teruskan lagi berhibur. Hari ini hari Jumaat, kita nak sama-sama nyanyi ataupun kita nak sama-sama selawat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bersama lagu Ya Badrat Tamam dari penyampai-penyampai Radio IKIM FM. Sama-sama dengarkan, okey? Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. يا بدر التمام أهديك السلام على مر الأيام يا رسول الله يا بدر التمام أهديك السلام على مر الأيام يا رسول الله
Isu berkaitan kekeliruan gender seperti lesbian, gay, bisexual dan transgender dalam dunia moden memperlihatkan pentingnya pembentukan kesedaran dan pemberian kefahaman yang sebaiknya kepada masyarakat. Penjelasan dari sudut pandangan Islam dan juga hujah-hujah sains berkenaan isu ini seharusnya menyedarkan masyarakat tentang implikasi cara hidup sebegini kepada institusi keluarga, pembangunan sasiah dan moral. Dapatkan buku ini dengan harga RM35 di laman sesawang IKIM Niaga atau di aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Dapatkan sementara stok masih ada. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang teruskan lagi untuk buka dan juga dapatkan lagi perkongsian di IKIM FM. Dan tak lupa juga anda boleh sama-sama tonton rancangan-rancangan kita yang dah pun kita bawakan di platform media sosial Radio IKIM FM, di Facebook, juga di YouTube IKIM FM. Anda boleh dapatkan di situ perkongsiannya, insyaAllah. Okay? Dan macam biasa, di setiap hari Jumaat ini, Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, kita nak bawakan lagi rancangan tadabbur. Kita nak hayati sama-sama, nak buka Quran, nak dapatkan lagi perkongsian yang sangat bermanfaat ini untuk rancangan tadabbur. Okey, dan macam biasa kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian dengan tetamu kita yang dah pun ada dekat konti Radio IKIM FM, mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang dapat ada sama-sama. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Harapnya salam Sayyidul Ayyam, salam Jumaat ya. Betul. Ceria pagi ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan bagi kita. Ya, betul Doktor. Yang kita dah sampai di dekat-dekat hujung Syaban ni kan.
persediaan untuk Ramadan insya-Allah. Betul sebab tu ramai rakan-rakan kita yang sudi komen juga kan dekat ruangan kita ni sebab kita dah rasa vibes ataupun suasana Ramadan tu awal orang kata kan doktor, dan itulah sebenarnya kekuatan kita dan kerinduan kita dalam nak menyambut Ramadan Al-Mubarak. Teringat saya lirik nasyid kan, sambutlah Ramadan itu seperti orang yang kita sayang. Betul masya-Allah. Kawan-kawan kita pun dah masuk dah ni. Betul. Dah akan bagi salam. Ada ni Puan Sarifah Kasim, Puan Zaliha Syafi'i, Puan Siti Hana. Kan terima kasih yang sudi tag. Waalaikumsalam. Semua bagi salam kat kita ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, yang mana juga yang tengah tonton, jom terus masuk meriahkan lagi ruangan komen kita. Mungkin anda boleh juga titipkan nota-nota penting apa yang kita baca kan? Sebab pertemuan kali ini kita nak sambung lagi surah Al-Alaq ayat 9 hingga akhir. InsyaAllah kita cuba kalau dapat selesaikan tadabbur ini. Doktor, jom kita nak mulakan sedikit dan mungkin awal ni Doktor mukadimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah amma ba'. Yang dimuliakan lagi dihormati DJ Syafiq dan seterusnya kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang telah mula masuk ke kita punya FB dan kita harapkan kita berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa diberikan kebaikan Allah Ta'ala. Dan insya-Allah supaya Allah Ta'ala memberikan panjang umur kita ni dalam ketaatan kepadanya insya-Allah. Amin. Baik, kita dah mukadimahkan berkenaan dengan Suratul Alaq pada minggu lepas. Yang mana Suratul Alaq merupakan surah yang pertama diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia merupakan surah Makkiyah, terdiri dari 19 ayat. Dan di situ Allah SWT menjelaskan berkenaan dengan pentingnya untuk kita itu belajar untuk mendapatkan ilmu dan untuk kita itu dimuliakan oleh Allah Taala dengan ilmu. Dan Allah mengajar manusia itu apa yang manusia tak tahu dengan perantaraan ilmu. Jadi di sinilah kalau kita lihatkan bila mana adanya ilmu maka terbentang luaslah jalan di depan kita untuk kita memilihnya, ima untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ataupun sebaliknya. Jadi dalam hal ini surah Al-Alaq merupakan satu surah yang nak menjelaskan tentang hala tuju kehidupan kita untuk kita memahamkan diri kita dan juga keluarga kita, masyarakat kita bahawa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita ini bukan setakat kita ini akan ada di dunia, tapi kita juga akan dikembalikan Allah Ta'ala nanti di hari akhirat. Jadi itu adalah kita katakan rangkuman secara ringkas surah Al-Alaq ini. Jadi saya rasa kita nak dengar bacaan daripada ayat yang ke-9 sampai ke ayat yang akhir insya-Allah. Saya persilakan Syafiq. Baik, jom sama-sama kita dengarkan. Kalau minggu lepas kita dah pun dengarkan perkongsian bacaan surah daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Jom kita sambung lagi untuk perkongsian kita pada minggu ini mendengarkan tadabbur surah Al-Alaq ini ayat 9 hingga ayat akhir. Jom sama-sama kita dengarkan. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul atau ia menyuruh orang bertakwa jangan melakukan syirik? أرأيت إن كذب وتولى. Adakah engkau nampak terlepasnya dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya serta ia berpaling ingkar? ألم يعلم بأن الله يرى. Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya dan membalasnya? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Jangan sekali-kali berlaku derhaka. Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, nescaya kami akan menyentam ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. ناصية كاذبة خاطئة. Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. فليدع ناديه.
Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. سندع الزبانية Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksanya. كلا لا تطعه واسجد واقترب Ingatlah, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh. Masya Allah, itu dia Doktor. Kalau kita lihat di situ, surah yang mana kita dah pun mula tadabbur daripada siaran kita minggu lepas, dan kita nak sambung lagi Doktor untuk sesi perkongsian tadabbur kita. Silakan. Terima kasih Syafiq. Alhamdulillah. Tadi kita telah dengar ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Alaq, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Ya. Baik, kalau kita melihat pada ayat yang ke-9 ini, Allah SWT telah meminta kita untuk melihat ara'aita alladhi yanha abdan iza salla ara'aita in kana 'alal huda. Ya, semua Allah suruh kita melihat tu dengan iman dengan mata, ataupun dengan pemikiran, ya, ataupun dengan dibukakan hati. Sebab nak melihat ni sebenarnya dia ada beberapa bentuk pandangan. Ada pandangan daripada pandangan mata kita, mata kepala, ya. Ada yang dikatakan pandangan daripada ilmu, pengetahuan. Dikatakan pandangan akal, pandangan akal. Dan ada juga daripada pandangan hati. Pandangan hati tu lebih dalam lah. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan iftafti qalbak, dan mintalah fatwa daripada hatimu. Jadi di sini kalau kita lihat, Allah meminta kepada kita untuk kita melihat sesuatu perkara yang tersirat di sebalik perkara yang tersurat. Jadi Allah menyatakan pada ayat ke-9, adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang. Baik, dalam hal ni kalau kita lihatkan ayat ni diturunkan berkenaan dengan sikap Abu Jahal. La'natullah alaih, yang dia mengancam Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sedang salat di Baitullah. Maka dalam hal ini Allah SWT telah menjelaskan bahawa begitulah keadaan orang kafir yang tidak mempunyai mata hati, ya, tidak melihat siapakah Nabi SAW sebenarnya. Sedangkan Nabi itu abdan iza salah, yanha abdan iza salah, iaitu dia melarang seorang hamba Allah yang dia sedang solat, ya, dan di situ tak ada salah apa pun Nabi SAW, dan dia tak kacau pun siapa pun. Tetapi sikap Abu Jahal yang sememangnya sangat memusuhi agama Allah SWT ni, sangat memusuhi Nabi SAW ni, Allah SWT telah meletakkan ini sebagai satu contoh, ya. Allah mengatakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, apakah kamu nak melarang orang yang mengerjakan salat, ya, sedangkan dia sedang dalam keadaan tidak mengganggu sesiapa pun. Jadi ini satu perkara yang dapat kita faham, bahawa orang kafir ni kita tak buat apa-apa pun dia sakit hati kita. Kan? Itulah orang kafir ni, kita katakan dalam keadaan kita buat kerja kita pun, dia sibuklah dengan perkara-perkara yang kita rasakan nak mengganggu kita. Ada je yang tak kena, pada pandangan mereka. Ada inilah kalau kita lihatkan ketakutan orang kafir kepada orang-orang mukmin itu sebenarnya. Jadi sebab tu kalau kita lihatkan dalam hal ni, orang mukmin ni dalam kita menyebarkan dakwah, kan, dia ada dua bentuk. Satu lisanul maqal, satu lagi lisanul hal. Ya, sebab kadang-kadang orang tersentuh juga dalam keadaan di mana kita tak cakap pun, tapi bila orang tengok akhlak kita, kan, mereka boleh terkesan. Jadi itu kita menganggap sebagai lisanul hal, bukan lisanul maqal. Jadi kalau kita lihatkan dalam dakwah, disebutkan kaedah lisanul hal afsah min lisanul maqal, bahawa sesungguhnya lisanul hal itu lebih fasih daripada lisanul maqal kita, daripada perkataan kita. Jadi orang tengok apa yang kita buat, kan, bukan orang hanya sekadar dengar apa kita cakap, tapi dia akan tengok apa kita buat. Di situ akan terkesan kepada dia. Jadi kalau kita lihat, kita tafsirkan sebaliknya. Macam tadi Nabi SAW salat, Abu Jahal dia rasa macam terganggu, kan, terkesan, walaupun Nabi tak cakap apa pun, kan. Dia terkesan. Tapi sebenarnya di sebalik yang lain pula, di sudut positifnya pula macam itulah. Maksudnya kalau kita buat satu kebaikan, benda tu akan dapat untuk memberikan kesan, kepada orang yang di sekeliling kita. Sebab tu jangan berhenti buat kebaikan, walaupun kadang-kadang kita rasa benda tu
orang tak nampak, orang tak lihat, ya. Ataupun kita rasa macam berat, ataupun kita rasa macam mungkin tak ada faedahnya kita buat, tidak suka itu. Sebab Allah sentiasa melihat kebaikan kita buat walaupun sebesar zarah. Dan benda itu adalah merupakan satu benda yang ada dalam lipatan catatan Allah SWT, kebaikan yang kita buat. Sebab tu disebutkan di antara cabang iman tu, hatta dikatakan kita membuang halangan di jalan. Kan, walaupun orang tak ada, walaupun bukan untuk kita, tapi itu juga di antara benda yang boleh kita katakan memberikan kemudahan kepada orang yang selepas kita. Kan? Jadi ini sebenarnya sikap apa? Sikap orang mukmin. Jadi benda tu kita applykan pada banyak benda lah. Kalau kita tengok tadi jalan, kan? Kalau kita tengok kalau dalam masyarakat kita, tempat-tempat umum lah, tempat yang biasa kita pakai dan orang lain akan pakai, maka kita kena bersihkan lah. Macam mana kita nak bersih, begitu juga kita nakkan orang selepas kita dapat suasana yang bersih juga. Contoh tandas, kan? Jadi kita gunakan sebersih yang mungkin dan selesa yang mungkin, dan kita nak kalau boleh orang selepas kita pun selesa. Jadi ini sikap, ya, sebab orang mudah terkesan dengan apa yang kita buat. Jadi dalam hal ni kalau kita tengokkan manusia ni memang macam tu, ya. Dia mudah terkesan dengan kebaikan dan juga mudah terkesan dengan kejahatan. Baik. Jadi Allah SWT suruh kita melihat perkara tersebut. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Dan disebutkan pada ayat yang seterusnya, adakah engkau nampak buruknya jika dia berada di atas jalan yang betul? Apa yang masalahnya? Kalau dia itu berada di atas jalan yang betul, di atas jalan kebenaran, apa yang masalahnya? Tapi dia macam ni, orang yang dah ada sakit dalam hati ni, dia dah ada kufur dalam hati, dia tengok benda kebaikan macam mana pun, dia akan nampak keburukan. Sebab tu dalam bentuk pandangan ni, dia ada dua bentuk tau, pandangan ni. Dia ada pandang secara kita katakan daripada kacamata lebah, dan ada pandangan daripada kacamata lalat. Kan? Lebah ni kalau kita tengok, dia masuk tempat yang buruk contohnya, kan. Apa yang dia cari? Lebah dia cari apa? Dia cari bunga, kan. Dia cari benda-benda yang cantik. Walaupun dia akan masuk ke tempat sampah sekalipun, dumping contohnya, kan. Tetap dia akan cari bunga. Betul. Lalat, dia masuk tempat bunga, penuh dengan bunga-bunga yang wangi, tapi apa yang dia cari? Sampah, najis, ya, benda-benda yang busuk, kan. Jadi kalau kita lihat pada pribadi diri kita, kalau kita ni orang yang jenis lalat, benda baik macam mana pun kat depan mata kita, kita akan tetap nampak benda yang buruk. Jadi sebenarnya sindrom lalat tu ada kat kita. Kan? Yang tu yang kita tak sedar, kan. Tapi kalau orang yang hatinya baik, hatinya sentiasa melihat kebaikan, sentiasa nampak rahmat Allah Ta'ala, sentiasa mendoakan orang lain, kan. Walaupun depan mata dia tu orang yang tak baik, walaupun dalam keadaan tak elok sekalipun, tapi dia tetap akan nampak kebaikan, walaupun dalam satu keadaan yang kita namakan keburukan. Jadi di sinilah kita kena melihat satu benda itu daripada sudut kita katakan kacamata lebah, kan. Jadi dalam kita hidup ni, kan, kalau hati kita baik, insya-Allah, ya, kita akan dipertemukan dengan orang baik. Kita akan dibawa kepada suasana yang baik. Kita akan dilorongkan untuk buat kerja-kerja yang baik. Tapi kalau hati kita tak baik, kan, dan kita akan bertemulah dengan orang yang tak baik, dengan suasana yang tak baik, dan banyak benda yang kita berdepan dengan itu benda yang kita katakan tak baiklah. Jadi sebenarnya kita ni macam magnet jugalah, kan. Kerana tu kita kena sentiasa dalam hati kita tu semaikan benda-benda yang baik, dan benda-benda baik ni dia tak boleh datang sendiri. Dia kena kita usahakan, dan kadang-kadang kita kena latih perkara tu. Mula-mula berlakon dulu lah, kan. Kita buat dulu. Sebab tu dikatakan dalam pepatah dalam kalam hikam Ibn Athaillah, dia katakan, tasyabbah, kamu ikutlah, tashabbahu fa illam takum mithlahum. Kamu ikutlah orang soleh ni, tirulah mereka itu walaupun kamu tak macam mereka. Fa inna tashabbaha tariqun najah. Sesungguhnya meniru orang soleh tu jalan menuju kepada kejayaan, kan. Kita ni jenis susah nak bangun malam, susah nak menangis, kan. Susah kita tu, kita kata nak munajat dalam keadaan yang kita nak meletakkan rasa sedih dalam hati kita. Tak apalah, mula-mula kita cuba nak keluarkan air mata dulu. Kan. Cuba dulu. Tashabbahu. Kita ikutlah orang soleh tu.
Macam mana mereka itu buat, kita ikut dulu. Kerana memang pada peringkat awal susah, tapi insya-Allah sedikit demi sedikit benda tu akan dapat untuk jadikan sebagai kelaziman diri kita kan. Kita ni susah nak sedekah, kedekut tu tebal lagi kan. Kan tak boleh sedekah RM10 pun tak apalah. Kita latihlah hari Jumaat ni kita letaklah RM1 contohnya kan. Jadilah RM1 dekat masjid ke tu, siapa kita jumpa kita bagilah RM1 kan contohnya kan. Nak latih diri kita tu. Sebab benda tu kalau kita tak latih, sampai bila perkara itu tidak akan jadi kelaziman kita. Jadi di situlah kita akan melatih diri kita sedikit demi sedikit. Lama-lama dia akan jadi kebiasaan. Bila tak sedekah nanti dia rasa macam satu kekurangan yang ada pada dirinya. Betul. Pada hari tersebut. Kan. Jadi ini benda yang kita katakan apa? Akhlak ataupun benda yang kita kata kita boleh latih lah. Ya. Jadi di sini kalau kita lihatkan Allah mengatakan ara'aita in kana 'alal huda, dan apakah kamu melihat buruk orang yang menyuruh orang itu bertakwa, yang tidak melakukan syirik. Jadi pada pandangan orang kafir, apa yang kita buat tu tak betul lah. Sakit mata dia. Tapi sebenarnya hakikat itu bukan kita nak tengok pandangan manusia. Nak tengok pandangan Allah. Kita tengok pandangan Allah. Jadi apa pun dalam kehidupan kita, nak buat apa pun, utamakanlah pandangan Allah. Ini penting ni kan. Kalau tengok ni apa orang cakap, orang kata, jangan apa orang pandang. Itu yang salah tu. Jadi kita nakkan pandangan Allah pada kita. Ya, betul. Kan pandangan manusia ni kita tak tepi dulu. Kan. Kerana kita tahu bila kita meninggal nanti kita nak balik kepada Allah. Ya. Kan kita nak menjawab dengan Allah. Dan apa yang kita buat ni semuanya akan dipertanggungjawab pada kita. Ya. Kan. Jadi utamakanlah pandangan Allah berbanding dengan pandangan manusia kan. Okey. Jadi itu yang Allah sebutkan ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Dan juga apabila dia menyuruh untuk orang-orang itu bertakwa, takutkan kepada Allah SWT. Ya. Tinggalkan akan sesembahan mereka yang batil itu, berhala-berhala itu. Jadi ini adalah merupakan satu sifat Nabi SAW yang sentiasa Nabi SAW itu dia berdakwah kepada masyarakat, bukan setakat dengan kata-kata tetapi dengan akhlak baginda. Malah kalau kita lihatkan ramai orang yang masuk Islam dengan akhlak baginda. Macam hari ini kita cerita Islam, tapi akhlak kita tak menunjuk yang kita itu betul-betul mengamalkan Islam. Kan? Kat belakang kereta kita tu tertulis apa ni? Free Palestine. Kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan? Tapi buat kita je setan. Kan? Kan? Kan kita kata undang-undang ke tak undang-undang ke dia langgar je kan. Ikut suka dia je. Jadi kalau kita tengok macam mana kita nak tarik orang yang tak faham Islam untuk mereka itu dekat dengan Islam. Kan? Betul. Bila kita sendiri yang mempromosikan Islam, mempamerkan akan syiar Islam, kita sendiri tak buat benda tu. Jadi itulah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-Islam mahjub bil muslimin. Islam itu terhijab dengan orang-orang Islam itu sendiri. Islam itu cantik kan, tetapi dihijab dengan perilaku orang Islam yang melakukan akhlak yang sebaliknya. Jadi ini benda yang kita perlu tengoklah pada diri kita ya. Jadi Allah SWT telah mencontohkan kepada kita Nabi SAW yang pada Nabi SAW itu ada akhlak yang sangat indah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi SAW itu ada ikutan yang baik, satu contoh yang dapat kita ikuti untuk kita berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi di sinilah Allah SWT menjelaskan bahawa Nabi mengajak manusia kepada hidayah, mengajak manusia kepada takwa. Apakah salah Nabi sebenarnya? Kan? Dan apakah salah orang mukmin di awal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdakwah kepada masyarakat untuk mengajak manusia ini kepada agama Allah. Jadi ini satu benda yang dapat kita lihatlah. Perkara ini sebenarnya adalah merupakan satu benda yang kelaziman. Kalau kita nak buat baik, orang tak suka. Kan? Nak buat baik ni memang ada je orang akan cakap. Tapi dalam keadaan orang bercakap tu, jangan pedulikan cakap orang, tapi pentingkanlah apa yang menjadi pandangan Allah pada kita. Apa yang nak kita buat itu, pastikan dia adalah merupakan sesuatu yang Allah redha. Ya? Itu yang penting. Baik. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang ke-13, Ara'aita in kazzaba wa tawalla, adakah engkau nampak kelepasnya dari azab jika dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepadanya serta dia berpaling dengan engkar. Baik, dalam hal ini kalau kita lihatkan ini adalah merupakan satu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang engkar kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak menunjukkan bahawa sesungguhnya orang-orang yang telah mendustakan akan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini ataupun berpaling daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini pastinya dalam kehidupan dunianya saja akan menemui kegagalan dan kekecewaan, apatah lagi nanti di hari akhirat. Ya, jadi mereka ini kalau kita lihatkan adalah merupakan orang-orang yang engkar lagi berpaling. Ya, adakah engkau nampak terlepasnya daripada azab jika dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya dan juga Nabi yang sebelumnya. Sebab dalam Al-Quran ada banyak kisah-kisah kaum-kaum Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala musnahkan. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Allah Lut, yang mereka itu bila melakukan maksiat, Allah datangkan dengan azab yang begitu dahsyat sehingga akhirnya mereka itu dihapuskan daripada muka bumi ini. Jadi di sinilah Allah memberikan satu peringatan yang keras bahawa ketika mana kamu mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, ataupun tidak menyukai agama Allah Taala, tapi sesungguhnya perkara itu tidak akan lama sebab manusia ini pastinya mati. Pastinya kita akan berdepan dengan keadaan di mana kita akan bertanggungjawab di atas apa yang kita lakukan dan akan dibalas di atas apa yang kita telah lakukan di atas muka bumi ini. Jadi di sini satu ingatan dan Allah mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat segala amal perbuatannya. Jadi di sini semua benda yang kita lakukan Allah melihat, Allah mengetahui, Allah nilai. Sebab tu saya katakan tadi, kebaikan walaupun sekecil benda yang kita buat, teruskan. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Kita buatlah, Allah akan lihat akan apa yang kita lakukan. Nabi akan lihat dan orang mukmin juga akan lihat kali itu. Jadi kita tak perlulah nak buat satu benda tu kerana manusia. Untuk mendapatkan redha manusia, untuk kita please orang-orang yang ada sekitar kita, tak payah. Kita buat tu kerana Allah. Sebab tu dalam hal ni niat kena betul bahawa kita ini adalah merupakan hamba Allah Ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang mana dalam hatinya ada satu perasaan di mana dia sentiasa dipantau oleh Allah, maka di sini orang ini dikirakan sebagai orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Kalau dirasakan dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak kira lah dalam apa keadaan sekalipun. Jadi ini adalah merupakan asas kepada ketakwaan. Bila mana kita tu rasa yang kita itu sentiasa dipantau oleh Allah Ta'ala, Allah sentiasa melihat kita. Sebab tu dalam hakikat ihsan, dalam hadis Nabi SAW, bila mana ditanya oleh Jibril, ikhbirni anil ihsan, ceritakan kepada tentang ihsan. Apa kata Nabi SAW? Ihsan itu adalah anta abudullah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu buat sesuatu, ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tidak melihat dia, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu melihat kamu. Jadi anta abudullah ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat dia dengan mata hati kita lah. Dan kalau kita tak sampai ke tahap itu, maka rasakanlah yang Allah tu melihat kita. Jadi di sini kata ulama tasawuf ada dua perkara lah. Pertama dalam ibadat tu kita kena ada musyahadah, iaitu kita melihat Allah Ta'ala dengan mata hati. Kalau tak sampai ke peringkat musyahadah, kita pergi kepada peringkat muraqabah. Muraqabah ni bawah sikit daripada musyahadah, iaitu terasa Allah Ta'ala memantau kita. Jadi benda ni yang kita kena rasakan untuk kita mendapatkan kejayaan. Dan ini adalah merupakan satu benda yang memang dilatih lah untuk orang-orang yang mukmin ni, untuk kita itu sentiasa ada, kita katakan, disiplinkan diri, kan, melatih diri kita dengan mengatakan apa pun kita buat dipantau oleh Allah. Sebab hari ni Syafiq, kalau kita ambil dalam konteks pekerjaan, bila bos kata okey lah, kan,
kita masuk pun cepat lah kan, ikut time laju je kan. Bila bos tak ada kan, kan mulalah tu nak ke sana nak ke sini kan, kita tak buat kerja dan sebagainya. Jadi di sinilah itu kita akan cerita etika kerja kan, tak cerita lagi bab rasuah dan sebagainya kan. Jadi kalau orang yang sentiasa rasa Allah berserta dengan dia, Allah bersama dengan dia, maka dalam hal ni dia akan ada satu, kita katakan, disiplin dalam dirinya itu untuk dia itu menjadi orang yang mempunyai etika yang baik, ya. Jadi asalnya takwa, ya. Baik, seterusnya kala la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ya, pada ayat yang ke-15, jangan sekali-kali berlaku derhaka. Demi sesungguhnya jika dia tidak berhenti daripada perbuatan yang buruk itu, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeret mereka ke dalam neraka. Jadi Allah beritahu, Allah akan tarik, ya, ubun-ubun manusia yang derhaka untuk dicampakkan dia ke dalam neraka, iaitu ubun-ubun orang yang berdusta dan yang bersalah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, ya. Jadi ketika benda ini berlaku, kalau kita lihat dalam surah yang lain, surah Sajadah, kan, ketika mana ditarik ubun-ubun manusia itu, walau tara idzil mujrimuna kisuru usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika dia tarik ubun-ubun orang yang berdosa itu untuk dicampakkan ke dalam neraka, mereka berkata dengan Allah, rabbana absarna, ya Allah, kami dah tengok azabmu dan kami dah dengar akan pekik lolong orang yang diazab untuk masuk ke dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan inna muqinun, untuk kami buat satu kebaikan yang saleh, hari ini kami dah beriman, kata dia. Jadi di sini sudah terlambat lah. Jadi dalam ayat ni diceritakan bahawa kalau orang itu engkar, mereka akan ditarik ubun-ubunnya untuk dicampakkan mereka itu ke dalam neraka Allah, wa'alaikumsalam, ya. Dan kemudian fal yad'una dia, dan kemudian dibiarkan dia itu memanggil kumpulan untuk menyelamatkan dia. Kan. Jadi dia akan disertakan dengan orang-orang yang bersama dengan dia. Kan. Jadi kalau dalam hal ni kita ni baik dengan ulama, baik dengan orang yang baik orang yang soleh, kan, insya-Allah lah adalah syafaat kawan-kawan tu, kan. Tapi berkat tu ada, kan. Tapi kalau kita ni jenis orang yang tak bergaul dengan ulama, tak bergaul dengan orang soleh, tak bergaul dengan ahli ilmu dan sebagainya, takut nanti kumpulan kita tu kumpulan yang lain, kan. Yang nak masuk ke dalam neraka, Allah na'udzubillah min zalik, kan. Sebab tu almar'u ma'aman ahab, sesungguhnya seseorang itu dia bersama dengan orang yang dicintai. Dan benda itu kita nampak kat dunia lah. Kita ni kat dunia ni kita sayang siapa, kan, kita minat kat siapa. Kalau kita minat ulama, memang perjalanan kita tu perjalanan ahli ilmu dan sebagainya, insya-Allah lah kita akan selamat lah, kan. Paling tidak kalau kita itu tergelincir, ada kawan-kawannya yang akan mengingatkan kita, kan. Dan kalau misal contoh nanti ke akhirat pun ada juga syafaat sahabat ni. Bila dia tengok kawan-kawan yang dia berada di dunia tak ada, dia akan carilah, kan. Mohon kepada Allah, mohon kepada Nabi untuk dia berikan syafaat kepada kawan dia, daripada duduk di neraka untuk masuk ke dalam syurga. Ini syafaat kawan-kawan. Sebab tu kita dengan kawan-kawan ni kita menjaga, kan. Sebab kawan-kawan ni juga boleh mendoakan kita dengan kebaikan, insya-Allah, kan. Jadi di sini disebutkan pada ayat yang ke-17 tadi, dan kemudian biarlah dia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkan dia, sedangkan Allah mengatakan sanad'uz zabaniyah. Kau panggillah siapa yang kau rasa hebat kat dunia tu, tapi kami panggil zabaniyah yang jaga neraka tu. Malaikat. Kan. Jadi dalam surah Al-Mulk, kan, iza ulqu fiha sami'ulaha syahiqan wa yatafur, kan. Bila mereka campak orang-orang yang kafir itu ke dalam neraka, terdengar pekik lolong mereka, dan neraka itu juga akan menggerum, ya, mempunyai suara yang akan menakutkan mereka, kan. Dan bila mereka sampai saja di dasarnya, akan datang malaikat kepada dia bertanya, alam ya'tikum nadhir, apakah tak datang kepada kamu itu seorang pemberi ingatan. Jadi dalam hal ini dia panggillah siapa pun, Allah memanggil Zabaniyah. Dan kita tahu malaikat Zabaniyah dia tak pernah senyum. Ya. Dalam karakter dia memang macam tu. Nabi SAW telah menjelaskan ketika mana malam Isra dan Mi'raj, dengan melihat neraka dahsyat, hebat, ya, dalam keadaan siksaan yang terlalu berat, dan yang menjaganya tu terlalu bengis. Ya. Jadi serius garang, kan. Terlalu mendengar tu. Terlalu gambaran itu, ya. Jadi dikatakan kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyusah dia,
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka ingatlah, jangan engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya, dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah SWT dengan taat dan beramal soleh. Maksudnya, sebagaimana mana Allah menceritakan tadi hal-hal orang yang tak senang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan juga tentang balasan untuk mereka di akhirat. Allah kata apa? Tersabuli ya. Kan? Tersabulikan mereka lah. Dalam masa kan? La tuti'hu. Jangan kamu taat kepada mereka. Teruskan sujud. Wasjud. Maksudnya tadi kan dia awal tadi yang bila kita tengok tadi ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla kan. Maksudnya apakah kamu melihat orang yang menghalang seorang hamba Allah yang nak sembahyang. Patut Allah cerita kan tentang kriteria atau karakter orang yang tak senang dengan Nabi ni. Tapi akhirnya Allah kata apa? La tuti'hu. Jangan kamu taatkan mereka. Wasjud. Teruskan sujud. Waqtarib, dan juga dekatkanlah dengan Allah. Kerana bila kamu dekat dengan Allah, kamu sujud dengan Allah, kamu mendampingkan dengan Allah, Allah lah yang akan membela kamu. Allah lah yang akan menetapkan akan kedudukan kamu. Kan? Jadi ini adalah merupakan kesimpulan yang sangat cantik lah. Kita nampak kan dalam kesimpulan surah Al-Alaq ini kan, kalau kita bantu agama Allah, maka Allah akan membantu kita juga. Kan? Jadi dalam hal ni tersebulilah apa yang orang cakap. Bila kita nak melakukan agama, nak teruskan dengan agama, maka dalam hal ini kita teruskanlah dengan niat kita. Yang penting kita tahu itu adalah satu kebenaran, insya-Allah. Saya rasa itu saja yang dapat saya berkongsi tentang surah Al-Alaq ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan bersama saya kembalikan kepada Syafiq. Amin. Banyak peringatan kan dalam surah ini, dan bagaimana kita nak meneruskan rutin harian kita kan. Jangan halang orang buat baik, sentiasa sokong dan juga sentiasa memberikan support kepada kebaikan itu. Dan kalau tengok kepada kehidupan seharian kita, seperti apa yang kita bincangkan yang diutama tadi, iaitu kita utamakanlah pandangan Allah. Kan itu yang paling penting. Buat apa yang Allah likes berbanding dengan apa yang manusia likes. Itu penting tu. InsyaAllah semoga dapat kita belajar sesuatu dan ingat-ingatkan, terapkan dan terus kita amal-amalkannya dalam kehidupan kita. Doktor, terima kasih banyak Doktor. Jumpa lagi untuk perkongsian kita yang akan datang, insyaAllah. Semoga baik-baik untuk Doktor, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara kita menerusi perkongsian di rancangan Tadabbur, dan terima kasih yang dapat like, komen, share dan teruskan bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Perlis, Kedah dan Langkawi 99.0 FM.
berkunjung ke Kompleks Nasyurul Quran Presiden 14 Putrajaya bermula 23 Februari hingga 3 Mac 2024 sempena Restu Global Quranic Arts Festival 2024 yang mempromosikan Islam sebagai sebahagian daripada cara hidup di samping menggalakkan pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran melalui medium seni. Antara pameran termasuk artifak Nabi Muhammad SAW, koleksi pedang, kain kiswah Kaabah dan cubah yang melambangkan ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Terdapat juga bazar jualan dan lawatan ke kilang percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia, aktiviti kanak-kanak dan banyak lagi program menarik menanti anda di samping program konti ke pentas IKIM FM. Untuk maklumat lanjut, layari www.nasyurulquran.com. Jumpa kami di sana. IKIM FM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian di Inspirasi Pagi setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Supaya ramai orang boleh dapat manfaat dia. Jadi kita susun balik nombor 1 pintu solat, yang kedua pintu jihad. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di laman web ikimfm.my. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Demikian 5 prinsip dalam rukun negara yang sehingga pada hari ini masih dilafazkan pada masa perhimpunan sekolah, majlis dan program rasmi tertentu. Terbaru, persidangan Dewan Rakyat yang diadakan telah melakar sejarah apabila buat julung kalinya ikrar rukun negara dilafazkan oleh ahli-ahli parlimen sejurus persidangan bermula. Ia merupakan sebahagian daripada usaha pihak Kementerian Perpaduan Negara susulan kelulusan Jemaah Menteri pada 25 Julai tahun lepas agar rukun negara dilafazkan secara penuh di Dewan Rakyat. Rukun negara yang telah diwujudkan pada tahun 1970 bertujuan mencapai satu pegangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional antara pelbagai kaum di Malaysia tanpa mengira asal-usul dan keturunan masing-masing. Justru, menurut Ketua Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putera Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Mahadi Ismail, bagi memastikan rukun negara menjadi asas perpaduan dan pembinaan bangsa di negara ini, satu titik pertemuan kebersamaan perlu dicari manakala segala perbezaan perlu diraikan. Usaha memberi rukun negara ini ataupun apa yang cuba nak dicapai di bawah rukun negara ialah mewujudkan kebersamaan dalam masyarakat. Jadi bolehlah kita ibaratkan macam tubuh badan manusia, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, mulut dan sebagainya yang menjadi pelengkap di antara satu sama lain. Kita dalam konteks masyarakat kita. Setiap kumpulan itu dia ada suatu istimewa yang tersendiri yang boleh menyumbang kepada kestabilan politik dan kestabilan negara. Oleh sebab itulah seluruh rakyat kita perlu berpegang suatu bersatu keras, satu nilai bersama, satu pegangan hidup secara bersama yang mempunyai nilai-nilai kenegaraan yang mengandungi nilai-nilai kemasyarakatan, dan dari situlah kita akan dapat